Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membentangkan tentang tajuk hukum mempelajari dan mempraktikkan ilmu tasawuf bawah subjek Tasawuf Al-Islami USI 20302. Saya akan membacakan definisi ilmu tasawuf berdasarkan kata-kata ulama. Ahmad Zarruq berkata, tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk membentuk hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata-mata. Fiqh adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan sebagaimana ilmu kedoktoran untuk memelihara badan dan ilmu nahwu dalam memelihara lisan. Menurut Zakaria Al-Ansari pula, beliau mengatakan bahawa tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Adapun di antara kalangan ulama, ada yang berpendapat bahawa tasawuf sebenarnya secara keseluruhan adalah akhlak. Barang siapa memberimu bekal dengan akhlak, maka dia telah memberimu bekal dengan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menerangkan makna perkataan tasawuf. Terdapat beberapa pendapat mengenai perkataan tasawuf ini. Ada pendapat mengatakan tasawuf berasal daripada kata sufah, iaitu kain dari bulu. Dinamakan ini kerana kepasrahan seorang sufi kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat kain yang dibentangkan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahawa tasawuf berasal daripada perkataan sifah, yakni sifat, kerana seorang sufi adalah orang yang menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkannya daripada sifat-sifat yang tercela. Ada juga mengatakan bahawa perkataan tasawuf ini berasal dari perkataan syafa', yakni bersih. Di samping itu, ada juga berpendapat bahawa tasawuf berasal daripada perkataan sufah, yakni seorang sufi mengikut ahli sufah dalam sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Qushairi juga berpendapat bahawa tasawuf adalah sofwah, iaitu orang pilihan atau suci. Selain itu, ada berpendapat bahawa tasawuf daripada perkataan saf. Para sufi berada di saf pertama dalam menghadapkan diri kepada Allah dan berlumba-lumba melakukan ketaatan. Terima kasih. Menurut K.H. Hamad Bakri yang juga merupakan seorang ulama besar Kalimantan Selatan, mengatakan bahawa hukum mempelajari tasawuf adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap mukallaf. Manakala, menurut Muhammad Amin Al-Kurdi, hukum mempelajari tasawuf adalah wajib kerana tidak ada seorang pun yang terbebas daripada aib atau penyakit hati, kecuali para Nabi. Membersihkan batin dari pelbagai penyakit adalah kewajipan seorang manusia. Mencintai Allah dan Rasul melebihi selainnya juga menjadi wajib. Beribadah kepada Allah juga wajib. Mengenali Allah dengan baik juga wajib. Ajaran tasawuf bertujuan untuk menghantarkan seseorang itu bagi menjalankan kewajipannya secara sempurna. Sesuai dengan kaedah fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajipan seseorang itu melainkan dengan metod, cara dan pengetahuan. Maka di sini jelaslah bahawa wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui metod, cara dan pengetahuan bagi menjadikan amalannya sempurna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tujuan untuk kita mempelajari ilmu tasawuf. Tujuan yang pertama, kita mempelajari ilmu tasawuf ini adalah untuk ma'rifatullah, iaitu
mengenal Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan lebih jelas. Selain itu, intisari ajaran tasawuf bertujuan untuk memperoleh hubungan yang langsung dan secara menerus dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang itu merasakan berada di hadiratnya. Tujuan yang kedua, tasawuf ini juga memiliki tujuan yang baik iaitu kebersihan diri dan takarub kepada Allah, iaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, seseorang yang mengamalkan ilmu tasawuf ini tidak boleh melanggar dan mengingkari apa yang telah dijelaskan dan diaturkan oleh di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sama ada di dalam bab akidah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukan. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana dan cara untuk mencapai hakikat ilmu tasawuf. Dalam bab ini, terdapat 3 pandangan ulama ilmu tasawuf, yakni Imam Ghazali, Ibn Arabi dan Asy-Sya'rani. Ketiga-tiga ulama tersebut menerangkan bagaimana cara untuk mencapai hakikat ilmu tasawuf. Yang pertama, Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan perlu seseorang itu mendahului mujahadah, iaitu berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan meniti ke jalan Allah, dan menghapuskan segala sifat yang tercela, memutuskan segala ikatan hati dan menumpukan sepenuh perhatian dengan penuh hemah, yakni kemahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan juga bahawa hakikat tasawuf tidak boleh dicapai melalui pembelajaran semata-mata. Ia hanya dapat dicapai menerusi dengan iaitu perasaan rohani, dan berubah segala sifat dari sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji dan mulia. Seterusnya, pandangan Arabi, Ibnu Arabi menjelaskan untuk mencapai ilmu tasawuf perlu menerusi jalan iman dan taqwa. Iman menjadi asas dan dasar bagi keyakinan, manakala taqwa pula yakni pengalaman dan penjagaan terhadap syariah zahir dan batin. Menurut Asy-Sya'rani pula, hakikat tasawuf itu terhasil daripada perjalanan, iaitu jalan tarikat seseorang terhadap syariat. Tambahan pula, beliau menjelaskan bahawa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang tercetus dalam hati para wali ketika hati mereka bersinar dengan pengalaman Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.